Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu untuk kita selesaikan dalam bab yang ke-47. Masih lagi dalam bab yang dikatakan segeralah bertaubat. Kerana perjalanan kita bertabiat seperti perjalanan satu tempat yang kita nak tuju. Dan tempat yang kita nak tuju ini adalah alam mahsyar. Maka setiap langkah yang kita langkah berarti telah hilang langkah itu dan tak mungkin ambil balik. Dengan arti kata lain, muka surat 510, setiap langkah yang kita pergi berarti tak mungkin kita ambil balik. Kak Zarina, bolehkah ambil usia muda kita? Tak habis dah, tak boleh, ya. Jadi itulah usia yang paling berharga sebenarnya, yang mana amalan-amalan kita telah terlepas begitu saja, yang Allah akan bangkitkan dan ungkitkan balik apa yang kita buat waktu zaman muda, ya. Jadi umur ni akan berlepas seperti mana kita naik tangga tadi. Walaupun mengah, berarti tangga yang bawah tu dah lepas dah, alhamdulillah, sampai dah atas. Dan begitu juga kalau kita nak balik rumah ataupun balik kampung, kilometer yang kita tinggalkan itu tak mungkin kita ambil, berarti dah lepas lah, ya. Jadi ianya akan terus berlepas. Dan umur kita pun begitu, makin lama makin tambah, umur makin tambah, perjalanan makin dekat, ya. Misalnya kita nak pergi ke mana, Kak Zahra, ke mana kita? Ke Penang. Kak orang Penang ke? Oh, Kedah. Okey. Kak nak balik ke Kedah misal. Okey. Kak pi ke Kedah tu, on the way ke Tapah tu, berapa kilometer dah habis dah? Kedah lagi banyak lagi, berapa, 300 kilometer lagi ke 200? Kan jauh juga. Okey, lepas tu Kak pergi lagi jalan sampai ke Penang, dah berapa tinggal dekat dah kalau dah sampai Penang tu dah masuk keluar Kedah balik tu. Dan akhirnya Kak akan sampai ke destinasi hari raya. Dan kita pun begitu juga perjalanan kita, umur kita makin lama makin pendek, destinasi dah nak sampai dan akan sampai hari kematian kita, ya. Confirm kita akan mati. Bayangan kita bagikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada umur Rasulullah, pada Rasulullah contoh yang terbaik. 63 tahun hijrah, ingat tu, jangan lupa umur Rasulullah. Apa dia? Nak kalau campur kita ni 60 tahun umur Masihi, berarti dah 63 hijrah umur kita, 63 tahun. Kerana jarak umur kita ada beza, tiap-tiap tahun berbeza dalam hari-hari tu, dicampur-campur akhirnya. Rasanya dia ada sebut dalam 50 ke atas tu dah lebih kurang 3 tahun umur kita. Kalau 63 hijrah itu bulan 60 tahun. Ya, lebih kurang 60 tahun umur kita. 60 tahun Masihi. Okey. Kita selalu alpa dalam bab ini. Ya, 63 tahun ini umur yang terbaik untuk diambil nyawa kita. Masya Allah, terbaik pula kan, ya, umur kita dalam, maksudnya lingkungan, ya, 60 ke 70. Kalau lebih 70 tu mungkin nyanyuk. Kita takuti ni umur yang nyanyuk sampai ke 100. Ini umur umat Muhammad jarang sampai ke situ, ya. Kalau Allah bagi umurnya panjang sampai umur 100 masih elok minda dia, Masya Allah, itu di antara rahmat. Macam Dr. Mahathir 88 tahun, ya, Masya Allah, masih lagi idea dia tu bernaskan. Allah bagi nikmat. Okey. Jadi 60 tahun, 63 tahun, 60 tahun masih 63. Maaf, okey. Kita tanya seorang-seorang ke? Kak Zarina, berapa umur Kak Zarina? Janganlah malu. 55. Ya, betul. 57. Okey, campur 3 tahun. 60 Kak? Dah lebih kurang macam tu umur kita, ya. Satu peringatan, bukan kita nak compare apa, satu peringatan yang mana umur Rasulullah tu adalah umur yang terbaik. Cuma kita bersiap je, tu je. Tak lama, walaupun nampak usia muda, Syekh, wah, ingat muda tu tak, Allah tak cabut nyawa ke, kan? Cuma kita menggambarkan peredaran masa yang menuju tu, misalnya start daripada 30, okey, 40, 50, 60. Okey, berapa lama sangat? Ya, 10 tahun ni kejap je masa berlalu. Ya, subhanallah.
Kalau 30 tinggal 30 tahun lagi, ya. Kalau dah 40 tinggal 20 tahun. Begitulah perjalanan yang kita lalui, ya, nak sampaikan destinasi yang dikatakan mati. Confirm kita sedar kan benda tu. Tetapi kenapa syaitan kacau kita, kita turuti hawa nafsu kita? Ini satu benda yang perlu kita kaji baliklah. Boleh kata semua orang yakin dia akan mati, tetapi kenapa kematian itu tak pernah menginsafkan dia? Kematian itu tidak pernah memberikan tazkirah atau peringatan kepada diri dia. Kenapa? Ya, dia tahu dia akan mati. Ya, inilah masalah kita. Kenapa hawa nafsu kadang-kadang menguasai kita. Kita leka, kita alpa. Nasib baik Allah jadikan kita apa dia? Sakit. Aduh, sakit, ingat mati. Alhamdulillah. Dah baik lupa balik. Pup sakit, apa sakit lutut. Alhamdulillah. Aduh, sakit lutut aku, nak naik tangga pun tak larat. Ya, ingat mati. Tapi dah naik tangga tak larat, malas pergi kelas lah. Jadi tak ingat mati pula. Kan? Jadi ini dia perubahan yang berlaku pada diri kita. Setiap perubahan, ingat ya ibu-ibu, umur 40 amat cantik sebenarnya. 40 ni bukan 40 Masihi, 40 dalam dikata kategori 38 umur kita, ya, adalah umur yang muda lagi apa? Adalah umur tazkirah, peringatan yang pertama. Kerana pada umur 38 atau orang kata 40 ni, 40 Masihi Hijrah ni, adalah umur perubahan seseorang itu di alam yang dikatakan alam yang pemuda ni, dia masuk menuju alam matang, alam yang nak tua ni. Ya, 40 inilah keluarnya uban-uban. Keluar uban, mula nak keluar, jenguk satu-satu uban-uban. Dua, keluarnya apa dia? Darah tinggi, penyakit semua, kencing manis, bagai-bagai muncul pada waktu tu, waktu ini. Itu pasal kalau ejen takaful dalam umur macam ni, dia ada masalah sikit, terutamanya perempuan. Dia perempuan dia lain sikit. Saya terkejut, kenapa lain kan? Rupanya perempuan banyak penyakit akan keluar. Tu dia. Itu belum lagi penyakit cemburunya lagi, penyakit apa lagi. Okey, jadi ini di antara satu peringatan. Alhamdulillah, bila teringat nampak je uban, berarti kita kena cepat muhasabah, aku dah tua. Jangan pergi padam uban tu dengan dai-dai kala-kala. Sebenarnya itulah utusan Allah untuk memberikan tazkirah pada kita, peringatan. Cahaya dipadamnya, dicabutnya. Baik, kita tengok sekarang peringatan ini. Selagi engkau ingat mati dan betapa cepat peralihan dari kehidupan dunia ke kehidupan barzah, tentu engkau akan mendapati bahawa masalah pertama yang engkau fikirkan dalam perkaitannya dengan masalah ini adalah taubat kepada Allah. Ya, jadi bila kita ingat mati, berarti dosa-dosa kita yang lalu tu macam mana? Berapa banyak kita dah laku, kita khianati Allah, kita khianati siapa saja, kita buat dosa dah banyak kan? Tapi kita tak pernah memikirkan bahawa kita nak bertaubat. Itu masalahnya. Berapa banyak dosa yang kita buat, kita hitung balik, menung, ya Allah, banyaknya dosa aku. Aku bukan para sahabat, aku bukan para nabi yang diampunkan dosa, dan bukan para sahabat yang telah mendapat keridaan Allah, dan aku bukan tabi'in yang penuh dengan menuntut ilmu, mengkaji agama suci ini, mengangkat agama suci. Kita umat Muhammad yang akhir zaman penuh kejahilan, banyak dosa kita buat, ya. Tapi pada hari ini, bila dah sampai masanya, kita masih lagi tidak mau bertaubat. La ilaha illallah. Apa jenis manusia kita? Ya, kita muhasabah diri kita. Jangan kita tuju pada poin-poin pada orang tak guna. Kalau kita tunjuk orang tu salah, kita lupa diri kita. Tunjukkan kepada kita. Okey, hal yang lain dapat membantumu untuk segera bertaubat ialah jika engkau tahu bahawa keuntungan di dunia dan di akhirat harus mengisi kehidupan dunia dengan amal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Sebab dunia adalah suatu yang akan sirna dan lenyap. Kehidupan dunia berlalu tidak seberapa lama, dan seterusnya engkau akan kembali kepada Tuhanmu sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, pasti kamu akan menemuinya. Subhanallah.
confirm kita akan menemuinya. Banyak kerja kita dah lakukan. Usia kita memang dia naik sikit-sikit. Perhatikanlah, saya suka kita menung-menung tu, perhatikan usia kita. Ya, umur kita yang makin meningkat. Kenapa dia terus meningkat? Setiap hari yang kita lalui, adakah amalan yang kita lakukan? Tak boleh. Subhanallah. Bila kita ingatkan ayat-ayat yang begini, dia mendatangkan ketakutan pada diri kita. Bukan kita nak takutkan, tetapi kita memberikan peringatan kerana Allah sayang kepada kita, Rasulullah sayang kepada kita. Jadi kita nak masuk syurga, ya, kita perlu persiapan. Apa yang kita dah siapkan? Okey. Ya. Okey, jadi oleh kerana itu, ibu-ibu, persiapan ini satu persiapan yang penting. Tu pasal kadang-kadang betul kita boleh bergelak ketawa, tetapi jangan lupa kita perlu matikan hati kita ini. Perlu mati, maksudnya gelak ketawa perlu dibataskan. Hadhimul ladzat bi dzikril maut, kata Rasulullah. Hadim, hancurkan kelazatan dunia ini dengan mengingati mati. Kalau sekali pun kita tak ingat mati, rugi kita. Asyik gelak-gelak, bergelak ketawa. Tengok Raja Lawak gelak ketawa. Tengok cerita gelak ketawa. Tengok ceramah ustaz pun ada yang gelak ketawa, kan. Bila masa nak mati hati kita? Bila masa nak khusyuk hati kita ni? Ya. Inna kasratud dahak tumitul qalb. Sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Kita akan jadi ghaflah. Dan oleh kerana itu, hidupkan hati kita dengan mengingati mati. Para sahabat 3 kurun yang terbaik banyak mengingati mati, hati mereka hidup. Mereka boleh lakukan kerja dengan ikhlas, dengan betul-betul mengikut apa yang Allah Rasul nak. Okay? Jadi kita cuba ingat. Ya, cuba ingat. Tapi janganlah, maksudnya bagus dah teringat mati, sampai bila-bila kita teringat mati, amboi, sampai tak larat nak masak, teringatkan mati. Itu tak larat nak jahit, mulalah orang berbaris belakang depan rumah Kak Sabah demonstrasi, kan, mana baju saya nak mati ke? Kan. Okey, jadi maksudnya ada waktu kita kena ingatkan firman Allah, ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi Allah mengatakan, hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Allah tak pernah mungkir janji. Kalau dia dah tetapkan ajal kita begitu, begitulah. Boleh nak tambah-tambah? Tak boleh. Ya, kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur aku. Nak panjang mana? Ya, tambah 100 tahun lagi. Waktu tu dah nyanyuk dah. Badan pun dah macam kelapa punya daun apa tu? Pelepah tu. Apa dia? Dia masalah panjangkan umur tidak ada. Bahkan Rasulullah marah kita, tak suka kita berdoa begitu. Yang dimaksudkan panjang umur, apa dia yang Rasulullah kata? Silaturrahim tu, menghubungkan silaturrahim itu memanjangkan umur. Ya, maksud memanjangkan umur, diberkatkan umur. Itu maksudnya. Kalau panjang umur, perangai kita masih lagi macam dulu, maksudnya setengah orang Allah panjangkan umur, masih lagi tak sedarkan diri dia, la ilaha illallah. Panjang umur, dah tua dah. Makcik tu merokok lagi. Makcik, kalau pakcik tu serupa jugalah. Okay. Pasal dah tua, kan. Bukanlah kita kata menghalang mereka pergi main golf, kan. Tapi kalau asyik-asyik golf, sampai bila nak golfnya? Ya, nanti buat batu nisan bola golf tu. Maksudnya acara dia banyak untuk berbakti pada masyarakat. Golf tu okey, mungkinlah dia untuk selesaikan beberapa perkara, ada pahalanya. Tetapi kalau dibagi khidmat pada masyarakat pada usia yang begitu, banyak pahala dia akan dapat. Dia berhubung dengan masyarakat, pahala terbentang luas. Okey. Jadi oleh kerana itu, bila kita melihat, kan, mana kita tadi ayat Al-Quran mengingatkan kita supaya janganlah kamu, hai manusia, sungguhnya janji Allah adalah benar. Umur kita kalau Allah dah tetapkan 50, tak boleh tambah dah. Tak boleh. Umur Nabi Adam berapa? Nabi Adam, ingat tak? Tak ingat?
Asal umur dia 1000. Ini aja umur-umur yang boleh. Tapi tahu dulu. Okey. Masih Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Adam, ni semua umur mereka. Nak ke? Umur banyak ni? Tak larat dah. Ini pun dah letih sangat-sangat je. Nak pencen tak boleh, bisnes sendiri. Okey, Adam 1000 tahun. Peringkat awal. Lepas tu dikurang Nabi Daud berapa? 60. Lalu di waktu kejadian Adam, waktu Allah tunjukkan zuriat kepada Adam, ya, saya beriman dengan hadis yang sahih ni. Lalu Nabi Adam telah melihat zuriat dia. Dalam zuriat-zuriat tu nampak ada bercahaya sikit. Lalu Nabi Adam tertarik, ya. Ya Allah, siapakah hamba tu? Itulah anak cucu kamu. Siapa nama dia? Daud. Ya Allah, bagikanlah berapa umur dia? 60 tahun. Panjangkan umur dia. Allah kata tak. Umur dah ditetapkan. Okey, ambil umur aku, bagi kat dia. Kan? Melainkan kamu ambil umur kamu, bagi kat dia. Lalu berapa banyak dia ambil? Lalu Adam mengatakan, aku bagi umur aku sebanyak 40 tahun pada Nabi Daud. Dan Nabi Daud dicampurkan 40 tahun, 100 tahun, 960 tahun umur dia. Okay. Bayangkan kalau umur kita berapa sekarang ni? Ya, kan 40-50. Kalau ikut zaman Nabi Adam dulu, baby lagi, kita pakai pampers lagi. 50 tahun dengan banding dengan 1000 tahun kan. Okey. 60 tahun, 40 tahun, campur 40 tahun, 100. Dan umur Nabi Daud ditambah 100 dengan izin Allah. Okey. Ni jadi tolak, jadi 960 tahun. Itu pasal hari kematian Nabi Adam, malaikat datang nak ambil nyawanya, malaikat maut datang. Lalu ditanya, apa hal ni? Aku datang nak mengambil nyawa kamu. Lah, kan aku ada 40 tahun lagi. Lalu Nabi Daud, malaikat mengatakan, tidakkah kamu tahu, ingat bahawa kamu telah bagikan umur kamu kepada Daud 40 tahun. Adam ingat oleh, aku terlupa. Lalu Rasulullah mengatakan, terlupa Adam dan terlupalah anak cucunya. Pasal Kak Zarina hafal tak lekat-lekat, terlupa je. Ya, hafal dah ingat, lepas tu lupa pula esok kan. Pasal kita ni begitu kedudukannya, lupa. Okey. Jadi umur Nabi Adam dipendekkan, umur Nabi Daud ditambahkan. Hanya Allah yang boleh membuat ini. Kita nak tambah tak boleh. Dan kelebihan para nabi pula, okey, para nabi dibagi pilihan untuk memilih nak panjang lagi ke atau bagaimana, atau diambil nyawa pada waktu dia, diambil nyawa. Itu pilihan kepada para nabi. Apabila Nabi Musa, malaikat maut datang untuk diambil nyawa, apa tujuan kamu datang? Aku datang untuk mengambil nyawa. Pum, Nabi Musa tumbuk muka dia. Ya, dalam hadis begitu kedudukannya. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kamu utuskan aku kepada manusia yang tak mau mati. Lalu Nabi Allah katakan, pergi. Ya, kamu dah dipulihkan balik. Kamu pergi berjumpa dengan Nabi Musa dan tanya kepada dia, apa yang kamu nak? Okey, kalau kamu nak hidup, tepukkan tangan kamu pada bulu lembu, badan lembu tu, bulu, maka tengok berapa bulunya yang melekat. Kalau 10, maksudnya 10 tahun. Jadi dia bagi tahu. Jadi bila bagi tahu Nabi Musa, dikatakan tepuk tangan kamu dan tengok berapa yang melekat. Kalau 100 bulu tu, maka 100 tahun. Lepas tu Nabi Musa kata, lepas 100 tahun apa dia? Mati. Mati juga. Panjang pun mati, pendek pun mati. Lalu Nabi Musa ambil apa? Para nabi akan mengambil yang terbaik. Maka dia ambil nyawa. Kenapa? Ia akan bertemu dengan Allah. Itu yang terbaik. Okey. Ni dia. Dan Rasulullah sendiri nak mati, dia diberikan pilihan. Tetapi apa dia jawab? Ila rafi'ul a'la, pada Tuhan yang maha tinggi. Lalu dimatikan. Okay, jadi itu dia. Dan kita nak panjang mana lagi? Pilihlah. Ya. Macam malaikat tu ada umur yang Malaikat ada umur dia yang ditetapkan. Selagi yang bernyawa ditetapkan. Tetapi bagaimana konsep dia, wallahu alam. Kerana
Di kalangan makhluk Allah ni, dinamakan makhluk mesti ada permulaan. Okey, ada permulaan. Tetapi ada makhluk permulaan dan ada akhirnya. Ada makhluk yang ada permulaan, dia tidak diakhirkan. Misalan syurga, neraka, dia ada permulaan tapi tidak diakhirkan. Itu ilmu Allah semua. Dan malaikat, wallahu alam, ada permulaan, ada yang akhirkan. Itu ilmu Allah, kita tak masuk. Okey, baik. Ustaz, yang kepada Nabi Daud tu memang ikut hadis, tak ada kepada Nabi lain? Tidak, khas untuk kepada Nabi Daud. Yang Nabi Musa tadi tu yang dia buat dekat, Tak buat, dia tak buat. oh, dia tak nak. Pasal dia kata lepas tu apa dia? Mati juga kan. Okey, jadi dia tak ada pilihan. Sebenarnya Ustaz, Ya. ada apa ni, macam kita macam kita takut kematian nak berlaku kan. Betul ke Nabi masa malaikat disebut Assalamualaikum dari kita? Kalau dia orang beriman, Dia nak tahu kan? Dia kalau mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dia menceritakan sifat-sifat hamba Allah yang beriman nak mati. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dulu, kita ambil. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dia ada dua hadis. Satu sahih, satu dhaif. Saya ambil yang sahih. Ya. Pertama, syaitan akan datang. Akan datang. Bentuk orang yang paling kita sukai. Okey. Dia akan datang. Siapa kita suka? Suka Shah Rukh Khan. Dia datang bentuk Shah Rukh Khan. Zarina kan, aku Shah Rukh Khan, ikutlah agama. Dia sebutlah suruh ikut agama siapa? Shah Rukh Khan pada Kak Zarah kan. Okey. Siapa kita suka? Tom Cruise, Brad Pitt, apa lagi? Itu asalnya ahli keluarga saja. Okey. Maksudnya ahli keluarga kita yang kita sayangi, mak, ayah, bapa, siapa juga, anak ke, dia akan muncul. Ini riwayat yang sahih lah, yang saya tengok. Kemudian dia ada tempoh dia. Waktu tu kita di alam nazak. Ya. Ini kita bicara alam nazak. Kita tunggu orang dah ada duduk tepi kita kan. Zarina, apa khabar? Zarina sihat ke? Kita waktu tu tak ada apa dah. Kita fokus satu alam yang lain. Dia bila kita berada, ini yang dikatakan sakratul maut ni, ya, yang mana dosa kita bila ajal tu dah sampai ke kerongkong tu, tak diterima taubat. Kes ni lah, kita nampak benda-benda ni. Berarti kita dah nampak macam orang kan, nak dimasukkan penjara, dah nampak penjara, tak nak pergi penjara, tapi dah tak boleh buat apa-apa. Dia dah diikat di. Dulu aku nasihat jangan mencuri, kamu mencuri juga. Macam tu ke dulu. Dulu aku arahkan bertaubat, kamu tak nak bertaubat. Sekarang kamu saksikan syaitan dah muncul. Kemudian dua, malaikat muncul. Okey. Malaikat yang muncul ni, orang berdosa lain, orang yang tak berdosa lain. Okey. Orang yang tak berdosa ni, malaikat tu pakainya putih, mukanya ceria, membawa kain kafan berwarna putih dengan bau-bauan. Dia datang, dia duduk sebelah kiri dan kanan kita sejauh mata memandang. Ya, dia menyambut kita dengan keadaan baik. Waktu tu kita perhati. Ingat ya, orang kiri kanan datang, kita takkan pasal apa? Kalau datang satu benda yang baru, perhatian kita akan fokus pada tu. Orang bercakap apa pun kita tak kisah. Bahkan kalau kita hidup, orang bercakap, diamlah kamu, aku tengah fokus ni kan. Dia tengah fokus tu, dia tengok kiri dan kanan, tak hirau kiri kanan tengok. Itu pasal dalam kes Nabi Yusuf, ya, itu kes kecantikan dia. Dia muncul, orang tak sedar, duk tengok tu, duk kerat tangan pun tak apa, tak sakit apa, pasal nak fokus cantiknya Yusuf. Okay, begitu juga munculnya malaikat. Dia nampak malaikat, aku tak nampak sebelum ni, maka nampak malaikat. Maka kalau orang yang tak berdosa, saya katakan cantik pakaian dia. Orang yang berdosa, mukanya menakutkan, hitam, dengan bawa kain kafan yang buruk baunya, busuk baunya. Ya. macam pun orang yang
Dia orang yang tak berdosa, maksudnya orang mukmin yang baik dengan orang mukmin yang fasik ni dia kategori berdosa. Kira yang berdosa. Masa tu yang boleh pilih tu iman dia je lah. Iman, ya, pandai Kak Zarina. Iman itulah yang akan memilih. Itu yang dikatakan bila orang nak mati itu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang nak mati la ilaha illallah. Pasal dia tengah fokus, tengok dia tak hirau apa dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tunggu sampai dia agak dah reda tu baru macam dia terkejut. La ilaha illallah. Cukup. Bila dia dah mengucap la ilaha illallah, InsyaAllah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan dia la ilaha illallah masuk syurga. Tanda ahli syurga. Kalau dia berdosa mungkin dia tak boleh sebut. Kalau orang tu berdosa, orang yang ni kafir, takkan sebut, tak boleh nak sebut. Dia bukan boleh dimain-mainkan, dibiasakan dengan cara-cara yang tak betul. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ni adalah satu benda yang pegangan kita, keyakinan kita, dan kita beramal, dia akan datang. Kalau kita beramal tak betul, dia tak akan datang. Ya. Campur syirik lah. Lagi tak datang. Tak betul tu dah tak datang, syirik lagi tak datang. Kerana syirik itu adalah virus yang merosakkan kita punya ni. Okey? Jadi begitu kedudukannya. Dah ni. Belum lagi. Malaikat maut pun barulah datang. Ni dia baru datang malaikat maut. Okey. Baru muncul. Bukan. Okey, baru datang. Dalam untuk dua juga perkara. Satu, tak berdosa. Cara datang lain. Dua, berdosa. Konsepnya sama. Polis datang menyambut. Misalnya Kak Zarina sebagai orang yang baik, yang berhormat, sila puan, kan? Betul tak? Sila datang, mai. Dengan misalnya seorang tu berdosa, orang tu bersalah, polis datang juga. Tapi konsep salah. Macam mana dia pelampau, berdebuk semua, kan? Inilah dua konsep berlaku. Seorang yang datang, dia datang dengan baik, dengan seorang yang datang dengan tak baik. Malaikat maut bila datang kepada orang yang baik, dia mengucapkan apa dia? Tak. Itu assalam tu dekat kubur. Assalamualaikum ahli dia. Okey. Dia pergi menyambut, ya ayyuhan nafsul tayyibah, wahai roh yang baik. Dia pergi. Kat mana dia duduk Kak Zarina? Kalau kita mati, roh akan keluar ikut mana? Oh, Kak Zarina duduk kat janggut. Bumbun. Kat nasiah, yang dikatakan nasiah ni anak rambut orang kata tu, kat situ. Ada pintu kat situ. Kita tak nampak pintu tu. Kat sini kan dia kata Itu apa? Itu nyawa kita dah sampai ke sini. Dah di Hongkong. Okey, malaikat maut datang dengan sambutan ya ayuhan nafsul tayyibah ukhruji, ataupun dalam riwayat yang lain ada beberapa riwayat, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan keredaan Allah. Allah redha kamu, Allah tak marah kamu. Jadi roh yang baik itu bila kita dengar orang sambut begitu, nak keluar tak? Nak. Pasal apa? Pasal disambut dengan keadaan baik. Tu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan roh yang baik keluar seperti air yang keluar daripada bekasnya. Senang tak air keluar tu? Kan senang, keluar mengalir macam tu. Okey. Selesai. Sewaktu dia keluar tu, malaikat yang ni sambut. Malaikat ni sambut. Letakkan dalam kain kafan dan tabur bau harum-haruman. Terus dalam sekelip mata dia naik ke atas dalam keadaan teknologi yang maha tinggi di sisi Allah. Cahaya bergerak, kan? Kita tahu. Zoom. Kita kata itu pasal bila masuk bab macam ni, jangan guna otak, guna iman kita. Kita tahu teknologi Allah amat cepat. Zoom, dia naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus menghadap kepada Allah dan mengatakan roh. Panjanglah ceritanya. Malaikat yang bawa ni kata, tengah jalan jumpa malaikat yang berterbangan di atas tu, bau apa yang wangi ni? Di bawah pun jadi harum, ya. Datang kita bau harum, semua tegak bulu rumah. Hanya bagus, kan? Tapi memang kita tak bau. Itu je kaedah. Itu naik tangga pun bau busuk tadi dah. Gaduh orang, ada bau busuk ni? Tak ada? Ada, kan? Okey. Jadi roh yang baik ini begitu, teknologi Allah yang maha tinggi, dia bawa, malaikat bawa, ya. Dalam Al-Quran kata apa? Macam mana ayat tu?
Ya, dah lupa dah. Jadi dibawa oleh malaikat menghadap ke Allah sampai pintu langit pertama, minta izin dibenarkan, minta izin dibenarkan, zap. Sampai langit ketujuh dipersembahkan. Allah katakan, ini roh orang yang baik, maka tuliskan dia dalam Al-Muqarrabun, kitab Abrar dalam surah Al-Mutaffifin. Okey, kitab Abrar ni dalam surah Mutaffifin ni maka dituliskan nama-nama orang yang terbaik yang disaksikan malaikat. Oh, kalau disaksikan malaikat, kita kalau nak recommendation dapat saksi orang yang kuat, confirm dapat syurga. Okey, ni kedudukan roh orang yang baik. Ya. Kitab Illiyin, wa ma adraka ma Illiyin, kitab marqum. Kitab Illiyin, kitab Abrar. Okey, kitab Illiyin. Okey. Dan malaikat maut datang kepada orang yang berdosa pula. Dahlah kita tengok orang yang kiri kanan, malaikat kiri kanan tu dalam keadaan menakutkan. Itu saja dah kita takut. Datang malaikat maut dalam keadaan yang bengis, lalu mengucapkan ayyuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, roh yang buruk, yang untuk orang berdosa, keluarlah kamu dalam keadaan Allah murka kepada kamu. Agak-agak dia nak keluar. Dia tak nak keluar. Takut. Ya, dia tahu lepas ni satu perjalanan yang lebih menakutkan. Habis malaikat nak ikut cakap dia ke nak ikut cakap Allah? Allah dah bagi kat malaikat, ini time dia kena keluar. Awak kena keluarkan dia. Dia tak nak keluar. Roh orang beriman bila suruh keluar terus keluar. Roh orang kafir dia tak nak keluar. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran macam mana dikeluarkan. Cuba tengok macam mana dia keluarkan. Pertama kita tengok dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ayat yang ke Nam 93. Jumpa ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan apakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat
memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalaskan dengan siksaan yang sangat menghinakan, kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombong diri terhadap ayat-ayatnya. Itu dia. Ya. Malaikat pukul. Okey. Kita tak tahu pukul di mana. Al-Quran akan mentafsirkan lagi. Tapi nak menceritakan dia tak nak keluar, roh tak nak keluar. Ya, dipaksa juga keluar. Tak nak. Masa dah singkat, tak nak keluar. Waktu tu kita duduk kiri kanan, kita hanya menangis ataupun kita sekadar berdoa, membaca la ilaha illallah. Dia dah kena macam tu. Kita tak nampak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih rapat kepadanya daripada urat leher. Maksudnya malaikat tu ada di sisi kita, kita tak perasan. Tak apa. Ini ayat, catat ya. 3 ayat berkaitan orang berdosa ni dicabut nyawa. Ini ayat pertama dalam surah Al-An'am ayat 93. Surah Al-Anfal ayat ke-50. Surah Al-Anfal ayat 50. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul-mukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksaan neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Subhanallah. Ya, waktu mati tu dipukul, pukul muka dan belakang. Subhanallah. Ya, tadi kita tengok ayat tu mengatakan pukul, tapi tak tahu di mana. Rupanya pukul di muka dan di belakang. Jangan tanya bagaimana, kerana ianya persoalan ghaib. Kita beriman. Bagi saya beriman. Walaupun dia waktu tu terbaring, menerap ke apa ke, tapi begitu kedudukannya. Orang nak meninggal dia nampak macam resah. Memang resah. Cuma kita tak tahu apa yang dia nampak. Okey. Dan satu lagi ayat surah Muhammad, surah 47, juzuk ke-26, muka surat 834 ayat ke-27. 27. Juzuk ke-47. Juzuk 26, surah ke-47. Jumpa ayat 27. Okey, catat ya. Ini ayat yang ketiga. Ayat berapa? 27. Surah Muhammad. Surah 47. Muka surat 834. Okey, ini je 3 ayat yang kita jumpai. Tapi tentang sakratul maut tu ada lagi. Cuma ayat bagaimana roh keluar. Fakaifa idza فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung, yakni belakang mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Sebab itu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Ya, jangan kita ikut apa yang Allah murkakan. Ini kesudahannya. Okey? Jadi nampak tak? Bila roh orang yang berdosa, begitu kedudukannya. Dia tak nak keluar, dipaksa keluar. Akhirnya tetap kena keluar dengan tarikan yang sangat sakit. Dipaksa. Bayangkan satu benda yang paksa dengan benda yang sukarela. Payah. Yang paksa akhirnya terpaksa keluar. Bayangkan itu yang, kalau benda tu dipaksa, macam semua daging-daging nak ikut roh tu sekali. Sakit. Itu pasal masalah roh satu masalah yang unik, yang sukar untuk dibicarakan. Tapi begitulah kedudukannya. Okey. Jadi kita nampak dari sudut dua perkara ni. Okey. Kematian yang menakutkan. Firman Allah, kita habiskan. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqan فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Baik, perhatikanlah pula perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah di dunia ini melainkan laksana sesuatu yang diletakkan di salah seorang di antara kamu tengah lautan, maka hendaklah dia mikir dengan apa dia akan kembali. Jadi seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada hari kiamat dunia didatangkan dalam bentuk seorang wanita tua bangka yang sudah beruban dan warna kebiru-biruan, taring yang menonjol, rupanya amat buruk. Dia muncul di hadapan orang-orang. Lalu ada yang bertanya, apakah kamu semua tahu wanita ini? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah untuk mengetahui wanita ini. Lalu ada yang berkata, inilah dunia yang kamu semua saling berselisih untuk mendapatkannya, sehingga kamu saling memutuskan persaudaraan, saling dengki-mendengki, saling benci-membenci, dan saling menipu. Kemudian kamu pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Inilah dunia yang dikatakan itu. Jadi ini asar Ibnu Abbas, saya tak pasti di mana diambilkan, tetapi ingin menceritakan keadaan alam dunia, begitulah kedudukannya. Ya, kita berebut dunia ni, ya, hari berebut tu makin hampir, cuma tak tahu bila. Ya, apa bila pula hari merebut tu? Hari ngundi kan, berebut. Masing-masing mencela sesama sendiri. Tengoklah, masing-masing memaki sama sendiri. Na'udzubillah, bukan tak elok. Apa yang mereka cari? Jadikan akhlak kita profesional dalam siri. Jika kita sebagai seorang Muslim, subhanallah, kalau kita sebagai seorang Muslim takkan berebut benda ni. Kita bagi pandangan, ya, kamu tak terima pandangan, sabarlah, nak buat macam mana. Itu kaedah kita. Tetapi oleh kerana dunia dipersembahkan untuk kita, kita berebut-rebut habis. Hilang ketakwaan, hilang segala-galanya. Penat ya, saya tak boleh nak terima sampai tahap kita mengumpat mencela begitu sekali sesama Muslim. Orang kafir bertepuk tangan, walaupun nampak dia berpecah, tapi bertepuk tangan. Kita boleh terima? Tak boleh. Saya tak boleh terima. Dulu saya boleh terima kerana saya tak belajar, tetapi pada hari ini saya tak boleh nak terima kerana dia Muslim. Itu Muslim. Kamu je yang menganggap dia kafir dengan ilmu yang cetek. Kamu menganggap solat dia itu tak sah dengan ilmu yang kamu gunakan. Silap sah. Na'udzubillah. Ustaz tadi yang ada ilmu yang boleh menilai, dia hanya setakat baca dan fikir, tapi kesian orang kampung, dia memang tak, ya, kesian. Rasa kesian tak nak orang tua yang tak stop. Dia apa yang cakap dia terima bulat-bulat tak boleh. Dia bahkan kalau ada cuti dia balik, dia pula cakap dia kena untuk buka tu.
Ada kejahilan. Itu nama kejahilan ni. Kesian orang jahil. Itu pasal jahil, dia tidak ada alasan depan Allah. Dia akan diseret di mahkamah mahsyar. Kenapa jahil? Tak ada nak menuntut ilmu dia. Oh, kata tak ada. Taksub tu. Yang tu satu bab. Lepas tu keluar pula semalam, katanya satu grup pula mengkafirkan pula la ilaha illallah. Saya kata janganlah macam tu, jangan mengkafirkan. Bila kita mengkafirkan seseorang, dia akan jadikan kita satu kelompok daripada mereka yang dikatakan khawarij. Ya, betul, kita misalnya statement yang dibagikan, orang dikata orang satu grup tu semayang tak sah. Betul, statement tu salah kita katakan. Bukan itu cara kita berhujah. Ya, kerana kita ada hujah-hujah yang mengatakan kenapa kamu nak mengatakan begitu, sedangkan dia beriman kepada Allah. Cuma dia ada maklumat-maklumat yang dia tak memenuhinya lagi. Kita tak boleh nak menghukum. Yang ni pula hentam pula kafir, silap kita kata. Saya tertarik dalam, bukan kita nak, maafnya dalam bab ni saya tak pro dan kontra. Saya tengok yang mana betul-betul. Dalam etika, satu etika yang hari Ahad lepas rasa Dr. Mahathir bagi pandangan tentang statement ni kan. Dia kata saya tidak mengkafirkan benda ni. Masya Allah, saya kata subhanallah, orang yang begini tidak mengkafirkan. Tapi saya tengok benda ni tak kena, tak betul kan. Memang tak betul. Dan itu adab cara, sebenarnya cara kita bercakap. Saya bukan apa, bila seorang yang macam Dr. Mahathir dalam usia 88 tahun minda, dia masih berfungsi dengan baik, dia boleh bagikan kata kita tak mengkafirkan. Satu benda yang bagi saya hormati pandangan yang begini. Kerana itu adab sebagai seorang Islam. Tidak mudah nak mengkafirkan, memfasikkan. Itu adab sebenarnya. Kita nampak dia bukanlah seorang warak, tapi dia punya dia saya tengok begitu. Dia bercakap, dia berhati-hati dan dia profesional. Tapi sayang bagi orang-orang itu yang kita mengatakan jangan, ya, jangan. Bila kita ada taksub, dia akan menutup semua benda. Bila kita taksub orang tu gitu, habis kita ikut tanpa fakta-fakta. Silap. Ingat, agama bukan ikut-ikut begitu. Agama ikut Rasulullah. Cara 3 kurun terbaik, baru selamat. Ya, ni fitnah berlaku. Fitnah bagi saya, pilihan raya fitnah sebenarnya. Ujian yang besar Allah akan bagi. Melainkan orang yang takut kepada Allah, yang berani menutup mulut daripada bicara keaiban orang. Itu insya-Allah. Tapi kalau tak, entahlah, wallahualam. Saya habis nanti berkata ustaz tak mengundi ke? Undi anda rahsia. Cewa kan. Baik, lalu engkau berkata, wahai Tuhanku, manakah para pengikut penolong-penolongku? Ada yang menjawab, pertemukan ia dengan para pengikut dan penolong-penolong. Di antara hal yang mendorongmu untuk segera melakukan taubat ialah jika engkau mengetahui bahawa disegerakan seksaan di dunia boleh terjadi dan musibah yang menimpamu boleh jadi kerana dosa yang engkau kerjakan. Firman Allah, wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah tidak menginayai mereka, tetapi mereka yang selalu menginayai diri mereka. Jadi sebagai penutup wasiat ini, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, apabila seorang hamba mengakui dosanya kemudian ia bertaubat kepada Allah, nescaya Allah akan mengampuni dosanya. Ya Allah, ampunkan dosa kita semua. Allah ampunkan dosa kita semua. Ampunkan dosa kita semua. Dan jangan masukkan kita dengan orang-orang yang jahil. Ya amin ya rabbal alamin. Maka marilah kita bersegera taubat kepada Allah kerana rahmatnya meliputi segala sesuatu, dan marilah kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita sebagai orang yang bertaubat dan mengampuni dosa-dosa kita dan menutup aib kita. Saya di sini ni. Okey, baik, ada persoalan. Ustazah pula. Ustazah Fadilah. Ustaz, kita buat dosa dan kita bertaubat, tapi kemudian kita ulang balik dosa yang sama. Kita bertaubat balik. Tak apa, lebih baik kita bertaubat, ada unsur taubat balik. Jangan kita kata Allah tak naklah taubat pasal dah buat dosa balik. Tak. Kerana saya ingat satu qaul di antara kalangan ulama mengatakan lebih baik begitu. Kerana masih lagi kita tahu kita bersalah. Ya, cuma kita akan berusaha, jangan putus asa dalam siri berdoa. Memang syaitan mengganggu. Saya teringat dalam satu hadis, apabila seorang lelaki zaman sahabat Rasulullah, ya, dia kadang-kadang dosa ni apa ya, nafsu tu dia banyak mengganggu kita kan. Nafsu tu menyebabkan kita banyak tertarik. Misalnya kita dah malas nak pergi ke awan utama nak beli baju, tapi bila dah pergi ternampak juga kan baju tu, nak juga. Dia nafsu tu dah azam dah, habis azam dah. Akhir azam pergi tak bawa duit, alhamdulillah, tu je selamat. Tapi kad kredit ada pula kan. Jadi dalam bab ini kisah seorang sahabat Nabi ni, dia
kejap-kejap minum arak, kena tangkap rotan. Ingat dah taubat dah, kejap-kejap lagi minum arak. Rotan. Tapi setiap kali dia rotan tu, dia cuba bertaubat. Tapi ialah macam orang menagih dadah kan. Cuba nak bertaubat, tak jadi. Cuba nak bertaubat, tak jadi. Kan? Dia pun pergi balik, senyap-senyap tu kena tangkap minum arak. Rotan lagi. Sampai seorang, tapi dia rotan tu dikatakan hukum had tu, bila kaedah umat Islam, kaedah Islam bila orang tu dah kena hukum had, maksudnya dia dah kira kategori bertaubat. Maka jangan siapa nak bicara tentang hal dia. Dan macam orang berzina kena sebat, dah tak boleh siapa pun kata apalah perempuan zina, tak boleh, haram hukumnya. Begitu juga tak boleh nak katakan orang ni. Tiba-tiba di kalangan sahabat ada yang kata apalah dia ni, adalah satu kalimah yang menyebut, yang macam menghina dia, minum arak, tangkap dia minum arak apa. Rasulullah dengar, apa yang kamu kata ni? Kamu telah memaki atau menghina sahabat saudara kamu se-Islam, maksudnya dengan ucapan yang tidak baik, sedangkan dia dah lalu hukum had. Tahukah kamu, itu noktah yang paling penting, tahukah kamu dia mencintai Allah dan Rasul? Subhanallah, satu kalimah yang hebat bagi saya. Walaupun dia minum arak, tapi dah syaitan kacau dia, tapi dia cinta Allah dan Rasul. Aku tak nak, kalau boleh aku tak nak, aku tahu benda ni bersalah apa, tapi dia terjebak balik. Tetapi orang yang berbicara di luar ni jadi masalah. Dengan arti kata ada usaha untuk berubah kan. Cuma janganlah kita, kalau dah kita tu, cuba sedaya upaya berubah, berdoa ya, hak mana yang mampu. Tu pasal dalam bab-bab ini, misalan saya dalam isu politik ni, saya amat menyakitkan apabila keluar dalam internet ya, ni dia orang tu buat di Amerika dengan perbuatan dia, tangkap gambar ya, tengah pegang arak macam tu. Zaman muda dia, kita katakan, mungkin sekarang dia dah bertaubat, uruskanlah, kenapa nak dibukakan, nak dibentangkan aib dia. Ditayang macam tu sekali ya, saya ingat tahun berapa ya, sudahnya menang juga orang tu kan. Tapi maksudnya janganlah, bukan itu kaedah. Inilah sistem demokrasi yang berbahaya, memecahkan umat. Lepas tu tanda-tanda taubat diterima. Tanda-tanda taubat diterima agak sukar untuk dibicarakan. Cuma kita melihat bila tanda-tanda taubat diterima tu ada perubahan pada diri seorang tu. Dia akan, kita tengok adalah perubahan dia. Ya. Bila kata bertaubat ni, bila kita solat, after solat dan dalam solat kita doa and minta ampun. So itu dah dikatakan bertaubat ke, ataupun kena buat solat taubat? Asalnya taubat itu bila kita teringat kita melakukan dosa, kita tahu kita melakukan dosa, rasa penyesalan. Rasa penyesalan tu datang, astagfirullah, itu pun dikategorikan taubat. Yang dikatakan taubat itu penyesalan. Tetapi kalau nak difokuskan dengan serius, maksudnya kita betul-betul lagi di situ orang melakukan solat taubat, lepas tu dia tinggalkan apa yang dia lakukan, lepas tu dia buat apa, bercanggah, maksudnya kembali kepada Allah. Itu kalau boleh dia benci kepada nak buat benda tu balik, dan ditambah kepada kalau buat dengan orang, dia cuba minta maaf pada orang tersebut. Itu cara dia. Macam saya lalu tak nak salam dengan lelaki kan, tapi bila budak tu saya semua kan, saya terlupa tu salam saya. Saya teringat dia bukan terlupa, dah orang tunjuk serba salah kita kan. Kalau terlupa tu mungkin ada ni. Tapi kalau dah selalu sangat terlupa, tiap-tiap kali salam terlupa, itu bukan terlupa tu. Kita cuba. Dia kalau kaedah pengkat awal macam orang awam ni ya, kalau sebaik-baiknya kalau dia ada uduk tu, orang nak salah, saya tak ada uduk lah, orang faham secara otomatik. Pasal itu saya guna lalu kan. Kita tahu orang kampung lain ya, makcik-makcik kampung ni lain, kalau dia sayang sungguh tu pening kepala, macam mak kita lah. Allah Padin, nak salam waktu tu, la ilaha illallah, nak salam tak apa, yang jenis terus pegang tangan kita ni. Kan. Jadi waktu tu kita pun aduh kan. Waktu nak salam tu, alah makcik saya duduk. Oh ya ke? Tak jadi, alhamdulillah. Kan. Tapi kalau yang jenis pernah kena pegang, terus dia tarik tangan kita, la ilaha illallah, apa hai makcik ni kan. Takkan kita nak buat macam tu.
kawan tu dah apa terbungkuk-bungkuk nak pegang kita, buat macam tu tercampak terus, patah 3 terus kan. Jadi sabar makcik. Muda tak adalah buat macam tu. Muda kalau buat macam tu terus pejabat kadhi ya. Tapi nak menceritakan kita maksudnya berubah secara sikit-sikit, perlahan-perlahan lah. Kadang-kadang drastik, ialah bagi saya yang mampu tak apa, tapi yang tak mampu agak sukar, maka paling kurang bermula dengan macam tu kan. Saya ada wuduk kan, jadi tak adalah orang tahu secara automatik, dia tahu ada wuduk kan. Hanya ialah kita tak nak bersalam tu kan. Tak nak bagi mana juga kan. Pasal ramai yang katakan, terutamanya dia macam orang yang bertaraf, datin-datin apa ni kan. Misalnya orang luar negeri datang, so nak salam tu jadi problem lah. Tapi alhamdulillah ada hamba Allah tu, dia dah praktikalkan benda macam ni. Dia kata berapa orang macam orang putih, bila kita sebut macam tu dia faham. Okey, sorry dia kata. Okeylah. Okey, ada apa lagi? Baik, kalau tak ada apa-apa, yang baik itu datang daripada Allah, dan kelemahan itu dan kesilapan mohon kita istighfar kepada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.